Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, berkhabar semua. InsyaAllah hari ini 1 Zulhijjah. Tahniah kepada umat Islam yang berpuasa, berpuasa 10, 1 hingga 10 Zulhijjah insyaAllah. Jadi tuan-puan, pada pagi ini insyaAllah saya nak berkongsi sedikit berkaitan sebab ada satu orang anak murid saya bertanya, Ustaz, betul ke kalau kita nak buat korban pada musim haji dalam bulan Zulhijjah ni, kita tak boleh potong kuku, tak boleh potong rambut. Jadi ini soalan yang baik. Jadi bagus sebenarnya. Jadi saya minta tuan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mengambil perhatian, khususnya mereka yang yang berhajat untuk melaksanakan ibadah korban pada hari Aidil Adha insya-Allah, pada hari korban pada hari raya ini insya-Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ala rasulil karim. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا معلم إبراهيم حكمة وعلمني سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'du. Jadi tahniah kepada yang tanyakan soalan itu tadi. InsyaAllah kita terus kepada hukum berkaitan boleh ke tak boleh potong kuku ni, terutamanya dalam mazhab kita, iaitu mazhab Asy-Syafi'i. Jadi tuan-puan, larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban bermula 1 Zulhijjah hari ini, iaitu kalau kita ikutkan waktu Malaysia, kerana penentuan tarikh Zulhijjah ni mengikut negeri yang mana kita tinggal. Kalau kita tinggal di New Zealand, di Singapura, ikut waktu tarikh di sana. Manakala larangan tersebut tuan-puan akan gugur setelah haiwan korban tersebut disembelih, seperti yang dinyatakan di dalam hadis Nabi SAW, hatta yudhha, sehingga selesai korban, ataupun sehingga selesai sembelihan. Dan hal ini juga tuan-puan termasuk bagi mereka yang melakukan ibadah korban di luar negara. Walaupun dia tinggal di Malaysia, dia buat korban di Vietnam, dia disunatkan, maknanya tadi mengikut mazhab kita Syafi'i, disunatkan tidak memotong kuku, bulu badan, rambut, sehinggalah selesai pada haiwan korban, haiwan sembelihan tersebut. Barulah nak potong kuku dan sebagainya boleh, tak ada masalah. Jadi kalau di luar negara tu kan berbeza tarikh hari raya Aidil Adha. So jadi kalau kita contohnya kadang lewat sehari, ada yang dulu sehari contohnya buat korban di UK, di London, dia dengan kita mendahului 18 jam, maknanya hampir nisfun, maknanya lebih pada separuh hari lebih. Jadi walaupun sedemikian, kita harus disunatkan untuk tidak memotong kuku sehingga korban tersebut selesai. Jadi tuan-puan, ibadah korban ni saya nak ceritakan sedikit agar kita tahu kenapa sebenarnya Aidil Adha ni, apa sebenarnya pengertian. Sebab tidak lain tidak bukan bertujuan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan syiar agama Islam bagi menghayati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim AS
dan anaknya Nabi Ismail AS dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam yang berniat nak menunaikan ibadah korban, mereka saya suka sarankan untuk tidak memotong kuku dan bulu-bulu di badan bermula daripada hari ini awal Zulhijjah sehingga hari pelaksanaan sembelihan. Sebab hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah tuan-puan? Isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nombor 7. Isteri yang nombor 7, iaitu Ummu Salamah. Di sini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu zibhun yazbahu fa idza uhilla hilal Zulhijjah fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya." Maksudnya tuan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sesiapa yang memiliki haiwan korban untuk disembelih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kelihatan anak bulan Zulhijjah, uhilla hilal Zulhijjah, sehingga kelihatan anak bulan Zulhijjah, maka fala ya'khuzanna min sya'rihi, janganlah dia mengambil satu apa pun, yakni memotong daripada rambutnya, sya'rihi, sya'ar, wala min azfarihi syai'an, mahupun daripada kukunya, hatta yudahhiya, maknanya sehingga dia selesai berkorban. Hadis ini kalau tak silap saya tuan-puan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dalam Imam Muslim. Dan saya suka juga tuan-puan untuk membawa sedikit pandangan daripada kita ulama besar kita, iaitu Imam An-Nawawi. Menurut Imam An-Nawawi tuan-puan, hadirin hadirat rahmat Allah sekalian, makruh bagi mereka yang berniat untuk melakukan ibadah korban. Bila makruh bagi mereka yang berniat untuk melakukan ibadah korban, memotong kuku dan rambut sehinggalah haiwan korban itu disembelih. Hal ini kata beliau seperti mana yang dinyatakan di dalam kitabnya, mazhabuna anna izalat asy-sya'ri wadh-dhufri fi sya'ri liman arada fadhiyata makruhun qarahatan tanzihin hatta yudahhiya. Ini adalah kaul Imam An-Nawawi tuan-puan. Apa kata Imam Nawawi? Menurut mazhab kami, iaitu mazhab Asy-Syafi'i, mazhab kita, sesungguhnya memotong rambut dan kuku pada 10 hari, iaitu bermula daripada 1 Zulhijjah hari ini hingga 10 hari bulan, iaitu bulan Zulhijjah. Pastikan bulan Zulhijjah, musim bulan haji, bukan Zulqa'dah, bukan Muharram, bukan Safar, iaitu daripada 1 hari bulan sehingga 10 hari bulan Zulhijjah. Bagi mereka yang hendak menunaikan ibadah korban adalah makruh. Tetapi makruh di sini tuan-puan, kata Imam An-Nawawi, iaitu makruh tanzih. Dalam tafsiran makruh ni ada dua kategori makruh. Dalam mana-mana dinyatakan dalam kitab fiqh, iaitu makruh ni terbagi dua, iaitu satu makruh tanzih dan satu lagi makruh tahrim. Makruh tahrim dan makruh tanzih ni bukanlah satu makruh yang bila kita buat menjadi dosa. Dia tidak. Dalam mazhab Syafi'i, makruh ni dihuraikan lebih kepada iaitu perkara yang dibenci, makruh ataupun karahah, iaitu yang tidak disukai. Tetapi dalam bab lain, makruh boleh menyebabkan berlakunya sehingga mendatangkan dosa kepada si pelaku, tetapi bukan dalam bab yang saya nyatakan ketika ini, tuan-puan. Jadi maknanya kalaulah kita potong juga, maknanya tadi tidak berdosa.
Cuma tak disukai. Siapa yang tak suka tuan-puan? Allah Subhanahu Wa Taala. Tak disukai. Macam kita mengimamkan, contohnya kalau kita sembahyang seorang-seorang, tak ada masalah solat fardu, kita tengok Quran tanpa pergerakan, tanpa melebihi 3 rukun pergerakan, itu diharuskan kalau kita seorang-seorang, sebab dengan niat kita nak adakan kekhusyukan dan lama berdiri kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadah solat. Tetapi kalau kita mengimamkan, kita baca Quran dalam solat fardu, kalau solat Ramadan tu itu diharuskan sebab berlaku yang ambil hamba abdi Sayyidatina Aisyah tu Zakwan, berlaku peristiwa itu pada bulan Ramadan. Sebab itu ulama-ulama para fuqaha menggunakan peristiwa hamba sahaya Sayyidatina Aisyah tadi yang baru masuk Islam, tak menghafal Al-Quran, baca jadi imam melihat kulit tamar. Dan itu juga berlaku pada bulan Ramadan, bukan pada solat fardu. Tapi kalau nak maksudnya kesimpulan tuan, kalau kita solat hari ni kita imamkan orang, walaupun dia benda khilafiah tapi adalah makruh. Dia makruh. Dia makruh sebab ada sebahagian mazhab Hambali dan Hanafi haram hukumnya, batal solat. Sebab dia tidak termasuk dalam melihat Al-Quran, tidak termasuk dalam ibadah solat. Melihat Al-Quran itu bukan, tidak termasuk dalam satu ibadah solat. Jadi kita nak solat ni, sunat mata tu melihat tempat sujud. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sarankan. Melainkan kita baru masuk Islam, kita baru masuk Islam, kita dikecualikan, kita tak hafal Al-Fatihah, kita nak solat fardu, itu diharuskan. Tapi kalau dah lama Islam, tinggalkan perkara karahah, perkara yang dibenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dalam ayat Quran, ayat surah Fussilat ayat nombor 1 sekali, Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayhi minallahi wa rasulih. Wahai orang-orang beriman, kata Allah SWT, La tuqaddimu baina yadayhi minallah. Janganlah kamu mandai-mandai mendahului Allah dan Rasul. Jangan kamu memandai-mandai mendahului Allah dan Rasul. Jadi pastikan ibadah kita itu kita ikut cara Nabi SAW, dan juga orang-orang soleh, para fuqaha dan jumhur 4 mazhab, insya-Allah. Jadi kembali kepada topik kita tuan-puan. Makna tadi jelas makruh terbagi pada dua, tanzih dan juga tahrim. Biasanya tahrim ni yang mendatangkan dosa kalau kita buat juga. Jadi selesai dekat situ. Makna tadi kalau kata ustaz, saya terpotong pada hari ketiga, saya memang ada buat korban tapi saya terpotong ustaz, tidak berdosa. Tidak berdosa. Yang dikatakan haram iaitu orang yang melakukan, umat Islam yang melakukan haji. Mereka berada di Mekah, mereka dia ada di tanah haram, untuk melakukan haji, itu diharamkan untuk memotong. Bukan makruh dah, diharamkan. Itu kalau potong juga berdosa. Berdosa tuan-tuan. Tapi kalau yang tidak melakukan haji, yang kita buat korban di Malaysia, di Vietnam, tadi kata Imam Syafi'i, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, disyariatkan, ditegaskan, dan kaul mu'tamad kata Imam Syafi'i, disunatkan tidak memotong, iaitu kuku, bulu badan dan sebagainya. Jadi insya-Allah tuan-puan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepahaman dalam agamanya, insya-Allah. Jadi untuk topik ustaz boleh ke tak boleh saya nak potong kuku kalau saya ada nak buat korban, saya anggap perkara ini insya-Allah sampai kepada perempuan, agar ibadah kita lebih padu, lebih mantap, dan kita sentiasa rasa rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling penting setiap ibadah kita bersandarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.